Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis yang saya muliakan, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustaz, tuan guru, asatizah yang lain, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah. Saya rasa saya pernah datang masjid ni. Kalau tengok dia punya struktur, pernah datang betul lah. Jadi saya pernah datang masjid ni lama dulu. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu. Apabila masuk bulan Rejab, kebanyakan daripada kita berbicara tentang satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitulah peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan kisah Al-Isra di dalam suratul Isra. Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah, Subhanalladzi, Maha suci Allah. Perkataan ini perkataan tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih berasal daripada perkataan sabaha, kemudian digandakan ba menjadi sabbaha. Sabaha dari sudut bahasa sesuatu yang bergerak dengan satu tujuan, dengan satu arah. Wa kullun fi falaki yasbahun. Setiap daripada bintang-bintang, planet-planet yang Allah Ta'ala cipta berada di atas orbitnya. Yasbahun, daripada perkataan sabaha, bergerak. Sebab tu orang berenang dipanggil sibaha, kerana orang berenang ni dia bergerak dalam air, dia mesti ada tujuan. Dia tak duduk dalam tu, sebab orang bukan asal duduk dalam air. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran menyebutkan tentang perkataan tasbih dengan banyak bentuk. Ada yang berbentuk fi'il madhi, sabbaha lillah. Fi'il madhi ni kalau dalam bahasa Inggeris dia macam past tense kan? Past tense ni maksud satu benda yang dah lepas, telah bertasbih kepada Allah. Ada kalanya Allah Ta'ala menurunkan, ada kalanya Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan mudhari', present tense, yusabbihu lillahi ma fis samawat. Ada kalanya dengan perkataan masdar, kata terbitan, subhanalladzi asra bi'abdih, yang kita baca, Maha suci Allah, dengan kata nama. Ada kalanya dengan lafaz perintah, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila Allah menyebutkan perkataan tasbih, tasbih ni apa dia? Kita kata tasbih tanzih,
menyucikan Allah. Menyucikan Allah pada sudut apa? Menyucikan Allah dengan mengatakan Allah zatnya itu sempurna dan mempunyai ciri-ciri yang sangat tinggi. Seseorang yang mengatakan Allah sama macam makhluk, maka dia bukan mukmin. Sesiapa yang kata Allah bersifat dengan sifat makhluk sama, dia kata kafir. Tasbih juga pada sifat Allah. Allah Ta'ala mempunyai sifat, Allah Ta'ala mempunyai nama. Walillahil asma'ul husna. Nama-nama Allah itu kita percaya mempunyai sifat yang sempurna, yang tidak ada cacat cela. Sebab itu kalau dalam hadis Nabi SAW apabila menyebutkan tentang ciri-ciri Dajjal, sifat-sifat Dajjal, Nabi kata apa? Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal ni bila dia turun, dia bawa macam-macam benda-benda pelik, keajaiban, kan? Dia boleh turunkan hujan, dia boleh tumbuhkan kuku. Sebab tu sebahagian daripada ahli ilmu moden seperti Syekh Rashid Ridha, dia ada kecenderungan untuk tolak hadis Dajjal ni. Walaupun hadis Dajjal ni sebenarnya mutawatir, tapi kecenderungan tu ada. Sebab dia kata apa? Dia kata tak mungkin Allah Ta'ala akan berikan satu kuasa kepada satu makhluk untuk sesatkan orang lain, untuk jadikan orang lain keluar daripada jalan Allah. Dia kata mustahil. Takut-takut nanti orang keliru, dia ni tantang Nabi kot. Tapi guru saya Syekh Muhammad Abu Lais Al-Khairabadi dalam kitab dia Ittijahat Mu'asirah fi Dirasati Sunnah, dia menyebutkan bahawasanya apa yang dimuskilkan oleh Rashid Ridha itu sebenarnya tak ada isu pun. Kerana orang yang mendakwa dirinya Nabi dan Allah Ta'ala berikan mukjizat pada dia, dia tak dakwa diri dia Tuhan, dia kata Nabi. Sebaliknya Dajjal dengan membawa keajaiban yang pelbagai, dia bukan dakwa diri dia Nabi, dia dakwa diri dia Tuhan. Subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan Dajjal yang ada diizinkan padanya kuasa sikit ni, Allah Ta'ala jadikan jasad dia cacat. Sehingga Nabi kata innahu a'war wa inna rabbukum laisa bi'a'war. Dia buta sebelah mata dan Tuhan kamu tak buta sebelah mata, kerana Tuhan kita tak cacat. Maka kita kena percaya benda ni lah. Dan kita juga kena mentanzihkan Allah, menyucikan Allah pada af'al, pada tindakan Allah. Sebab itu kata para ulama, af'alullah adl wa fadl. Tindakan Allah pada makhluk ni kesemuanya adil dan kesemuanya fadl, kelebihan. Contoh, saya bagi contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku zalim. Ini saya baca hadis ni, saya hurai panjang dulu masa dekat mata air. Orang sini panggil mata air. Saya tengah belajar juga ni, nak cakap bahasa Perlis. Kalau ada yang tergeliat tu, tuan-tuan jangan ketawa, betul kan lah. Ustaz tak betul itu. Ya? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Maksud Allah Ta'ala tidak melakukan kezaliman. Jadi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa saja balasan kepada makhluknya, itu adil untuk Allah. Bila Allah Ta'ala ambil orang kafir, masukkan ke dalam neraka, itu adil lah untuk orang tu. Yang ni saya hurai dulu masa kuliah duha dekat Kuips, saya dah hurai. Lepas tu geng Suara Sunnah ni dia orang potong letak dalam Facebook, kena maki saya.
Padahal saya cerita keadilan Allah pun kena maki juga. Mungkin dia habis kredit nak tengok video, dia tengok muka Rora, aku bantai dulu sebelum dengar. Begitulah zalimnya manusia ni. Saya kata Allah apabila mengazab orang-orang kafir tu adil untuk dia, sebab orang kafir ni hidup dalam dunia dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi, semuanya dengan kurnia Allah. Mana dia kena bayar? Bulu hidung yang kita cabut tiap pagi tu pun free, lepas tu boleh cabut. Cuba kalau satu bulu hidung tu kena bayar 5 kupang. Mau Pak Imam pun datang dengan bulu hidung sampai ke mulut. Pasal Imam 5 kupang ni. Kalau cabut 5 kupang. Tapi dia pergi sembah satu benda yang tak ada kaitan dengan dia, yang tak berikan apa manfaat pada dia. Dia pergi minta hajat pada satu benda yang tak berikan dia apa-apa. Maka layak tak dia terima azab daripada Allah kerana melupakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia? Adil lah tu. Allah Azza wa Jal memberi kurnia kepada orang yang beriman. Kelebihan, maksudnya bila Allah Ta'ala bagi kat kita syurga, adil dan fadl, adil dan lebih, kerana ibadat kita bukanlah setanding dan setimpal dengan apa yang Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala pada kita. Sebab ibadat kita ni, kita pun tahu sendirilah, solat 5 minit kali 5, 25 minit. Tidur pun 8 jam, tapi ibadat lebih pendek daripada tidur. Makan lama sebab sembang-sembang dulu, makan lagi lama daripada salat. Maka ibadat kita ni Allah Ta'ala gantikan ataupun ganjari dengan syurga, adil dan fadl lebih. Maka kita kena percaya yang itu. Dan kita kena percaya Allah Ta'ala ni tak ada sifat kekurangan pada dia. Subhanallah, Allah Ta'ala ni berkuasa sehingga Allah Ta'ala jadikan kita ni kadang-kadang percaya pada satu benda yang kita pun sendiri tak faham. Kenapa kita macam tu? Saya bagi satu contoh. Seorang ibu mengandung 9 bulan dia mengandung. Bila baby dah besar dalam perut dia, penat nak bawa, nak menerak tak boleh, kan? Sebab perut dah besar, nak menerak tak boleh, nak terlentang lemah, asyik mengiring je lah. Lepas tu tepuk pinggang, tak larat bawa baby, kan? Bila nak bersalin, sakit. Tak kira lah bersalin normal ke, bersalin Caesar ke, sakit. Tuan-tuan, kita yang lelaki ni kalau satu benda menyakitkan, kita nak ulang? Dah lah, tak payah, sakit aku. Dan manusia begitulah, kalau benda tu menyakitkan. Tuan-tuan cucuk vaksin tak? Ha? Nak cucuk lagi? Itu yang ramai duk maki hamun tu, sebab 2 kali cucuk dah lah, tiba-tiba nak suruh pergi booster pula. Yang tu tak ada masalah lah kan, yang tu kerajaannya polisi. Cuma saya nak beritahu orang, adalah yang tak puas hati sebab kena cucuk tu 3 kali, lepas pada tu nak sakit, kena demam lah, batuk lah, sebab tak sanggup. Tapi bab bersalin ni, penyakit buatan orang ni, ini betul-betul penyakit buatan orang, tak ada ragu. Bersalin sakit, tapi lepas dia bersalin, dia tanya, ibu ni tanya anak dia, mana anak saya? Patutnya dia akan kata, kalau ikut logik akal lah, kau bagi aku sakit, pergi jauh, menyibuk je. Tak, dia tanya anak dia mana. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa dan kita tak faham. Maka sebab itu kita kata subhanallah, Allah telah menjadikan fitrah manusia ni kadang-kala pada perkara yang akal kita pun tak faham logikanya. Allah mulakan ayat ni dengan kata subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya.
apabila kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, yang ingin dipaparkan itu ialah kuasa Allah. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Kerana ada di kalangan manusia yang begitu takjub dan teruja pada nabinya, sehingga mengangkat nabinya lebih daripada martabat kenabian, menjadikan nabinya anak Tuhan seperti mana golongan Nasrani. Kita percaya dengan Nabi Isa, tapi kita tak kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Kita kekalkan Nabi Isa itu berada di martabat Nabi. Siapa yang berkuasa? Allah. Sebab itu dalam hadis kan Nabi kata, wa man syahida anna Isa abduhu wa rasuluh, anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesiapa yang menyaksikan, sesiapa yang percaya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan dia percaya juga Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa itu adalah kalimah Allah yang Allah Ta'ala campakkan kepada Maryam, iaitu kun fayakun. Sebab Maryam tak kahwin, dan dia percaya Isa itu roh yang Allah Ta'ala cipta, apa yang Allah Ta'ala letakkan pada Maryam. Nabi SAW kata lagi, wa annal jannata haq wa annan nara haq dakhala al jannah. Siapa yang percaya semua benda ni, dia percaya syurga tu benar, dia percaya neraka tu benar, dia masuk ke dalam syurga Allah. Masuk tak kekal lah dalam neraka. Jadi orang yang duk selalu cerita pasal Isra Mi'raj, sepatutnya kena ada benda ni. Apa dia? Tauhid. Bila cerita pasal Isra, yang hebat tu bukan makhluk, yang hebat tu adalah Allah. Yang hebat tu Allah Azza wa Jal yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, yang kami berkati sekelilingnya, innahu huwas linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjuk kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir. Di ujung ni Allah Ta'ala kata innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia itu maha mendengar dan maha melihat. Ayat Quran ni tuan-tuan disinkronis. Maksudnya pembuka dengan penutup tu diseimbang. Bila baca ayat ni, mula-mula subhanalladzi, hujung innahu huwas sami'ul basir. Mungkin orang pada peringkat awal dia rasa macam, kenapa Allah Ta'ala kata dia maha mendengar dan maha melihat, sedangkan di awal ayat cerita pasal kebesaran dan kesucian Allah, cerita pasal yang Allah Ta'ala ni berkuasa, yang berkuasa ni Allah, yang memperjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik, sempat sembahyang subuh, itu Allah. Sepatutnya ke ujung tu tutup dengan ayat innahu huwal azizul hakim. Contohlah, Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana, kerana Allah yang berkuasa. Tapi di ujung tu Allah Ta'ala kata innahu huwas sami'ul basir, Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Saya duk cari juga, bila kita buka kitab sirah, kita dapat rasa mungkin inilah di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala kata Allah maha melihat, mendengar dan melihat di ujung ayat ni. Kerana Allah Azza wa Jal sebelum memberikan kepada Nabi ini keistimewaan Isra dan Mi'raj, Nabi ini diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Kan Nabi 13 tahun dekat Mekah ni tak nampak jalan ni, sehingga kan sebelum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ni,
Nabi melalui satu tahun dipanggil Amul Hazan ataupun Amul Huzun, tahun duka cita. Apa yang berlaku pada Nabi SAW? Ada 4 peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi sebelum daripada Allah Ta'ala jemput dia, Isra' dan Mi'rajkan dia. Apa yang berlaku dalam hidup Nabi? Yang pertama sekali yang berlaku ialah apabila Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia. Khadijah ni punya sumbangan besar, sehingga kan Nabi SAW apabila Khadijah dah wafat pun, Nabi kalau ada datang pada dia daging, Nabi akan suruh dibedakkan kepada teman-teman Khadijah, sehingga Aisyah pun ada rasa cemburu. Apalah yang ditunggu-tunggu, apa yang diingat lagi pada perempuan Quraisy tua yang gigi pun dah merah, maksudnya dah gigi pun dah tak ada kan, 3 gusi je. Nabi SAW kata tak ada. Aisyah kata Allah Ta'ala dah gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu, iaitu Aisyah lah, yang lebih muda kan. Nabi kata tak ada ganti. Inni ruziktu hubbaha, aku direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla cinta kepada Khadijah. Sehingga Nabi SAW kata laqad amanat bi hina kafaraniyan nas wa saddaqatni hina kadzabaniyan nas wa wasatni bimaliha. Sehingga Nabi SAW kata dia membenarkan cakapku ketika mana orang lain kata aku bohong, dan dia membantuku dengan hartanya ketika mana orang lain tahan harta tak bagi ke aku, dan Allah rezekikan daripada dia itu untuk aku zuriat. Sebab Nabi tak ada anak dengan isteri-isteri yang lain melainkan Khadijah dan juga Maria. Khadijah wafat. Orang yang banyak memberikan sumbangan mental dan fizikal kepada Nabi, Allah Ta'ala wafatkan. Nabi sedih, Nabi duka cita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan juga Abu Talib. Abu Talib ni bila dia wafat aja, Nabi sedih dari sudut 2 benda. 2 benda Nabi sedih bila Abu Talib ni wafat ataupun meninggal. Sebab apa? Pertama, sebab Abu Talib ni pak saudara dia mati dalam keadaan tak terima keimanan daripada Nabi SAW. Duka cita. Orang yang jaga Nabi, orang yang pelihara Nabi, anak-anaknya pun mulia seperti Ali bin Abi Talib dan juga Ja'far, kan? Tiba-tiba dia tu sendiri tak mau beriman. Apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk ni? Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita, iman tu bukan satu benda yang kita dapat melalui pewarisan. Sebab ada juga orang kata isteri kalau buat dosa suami tanggung. Tuan-tuan setuju? Tuan-tuan mestilah tak setuju. Akak-akak setuju tak? Dia kata kami setujulah Ustaz. Kurang sikit perincian, kita kena perincikan dulu. Sebab dalam hadis Nabi kan, Nabi SAW kata apa? Ittala'tun nar wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, atau ra'aitu aktsara ahli narin nisa. Maka Nabi kata aku melihat kepada neraka dan aku melihat ramai di kalangan penghuni neraka daripada mana? Daripada golongan wanita. Ya ma'syaran nisa tasaddaqan fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Atau kama qala, wahai golongan perempuan, banyakkan bersedekah. Nabi kata kerana aku diperlihatkan kamu adalah golongan yang paling ramai dalam neraka. Dah kalau tak tanggung dosa sendiri, suami yang tanggung, suamilah kena. Tapi ramai juga perempuan yang masuk. Tak
Takkan kita nak kata suami-suami semua dah bertukar jadi sajat belaka? Kita katakan Allah Ta'ala menyebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang menanggung, dia tak akan tanggung dosa orang lain. Jadi kalau isteri buat dosa, isterilah tanggung. Suami buat dosa, suamilah tanggung. Cuma suami ni dia ada tanggungjawab dia pada isteri. Kalau dia tak buat tanggungjawab tu, dia berdosa tang tu. Tapi kalau dia dah buat semua dia dah buat dah, tiba-tiba isteri tak mau dengar juga, sembunyi-sembunyi buat dosa, suami tak tahu, suami tak dipertanggungjawabkan. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipertanggungjawabkan apabila Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Bukan Nabi tak usaha, Nabi usaha dah. Dan nak bagi tahu kat kita ni, kisah ni nak bagi tahu kat kita ni, dalam dakwah ni kadang-kadang ada je orang dekat dengan kita tak mau ikut. Dalam dakwah ni kadang-kadang ada je ahli keluarga tak mau ikut. Ada anti dengan kita, ada. Tapi bukan sebab apa? Sebab hasad mungkin, sebab dengki mungkin. Tapi itu bukan satu alasan untuk kita hentikan apa benda betul, benda baik yang kita buat. Nabi SAW usaha, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pak saudaraku, kau sebut la ilaha illallah, ia sebagai satu kalimah yang aku boleh jadikan sebagai hujah di hadapan Allah. Dia kata la hatta la yaqulan nas inna Aba Talib taraka dina abai. Aku tak mau sebut, sebab nanti orang kata Abu Talib tinggalkan ajaran nenek moyang dia. Ni bahaya dalam agama ni, orang kata. Kita dalam agama ni kena apa yang Allah dan Rasul kata. Tapi ada manusia, nanti orang kata. Nanti orang kata, ni masalah. Yang kedua, yang menjadikan Nabi SAW duka cita bila Abu Talib meninggal ni, ialah apabila tak ada lagi dah di Mekah tu orang yang boleh memberikan ruang kepada dakwah Nabi SAW. Sehingga Nabi ni tak nampak jalan dah. Mana nak pergi 13 tahun? Usaha jumpa orang ni, deal dengan orang tu, pujuk orang sana, tak ada orang nak ikut. Tapi masa tu Abu Talib jaga, sebab Abu Talib orang politik. Orang lain pun pakat segan dengan dia. Tiba-tiba Nabi tengok, ish, Abu Talib meninggal dah. Siapa nak tolong dalam dakwah ni? Maka bila Abu Talib meninggal dunia, bermula era baru dalam cabaran dakwah, al-idha, iaitu penyiksaan berlaku terhadap orang-orang Islam. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqhus Sirah, dia ada bahas cantik. Dia kata, mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan Abu Talib dan Khadijah sebelum daripada Islam ni menang? Bagilah Islam menang dulu, lepas tu nak mati-matilah, kan? Bagilah menang dulu, lepas tu nak mati-matilah. Dia kata, sudah menjadi sunnatullah, agama ini tidak boleh melingkari pada individu tertentu, melainkan hanyalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni bila baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca babul manaqib,
Apa itu babul manaqib? Bab hadis-hadis yang Nabi SAW puji sebahagian sahabat. Ada hadis Nabi puji Abu Bakar, ada hadis Nabi puji Umar, ada hadis Nabi puji Uthman, ada hadis Nabi puji Ali, ada hadis Nabi puji Mus'ab, ada hadis Nabi puji Hanzalah. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan sahabat-sahabat ni secara, orang kata apa, secara keseluruhan. Kalau tak secara, orang kata apa, spesifik, banyak Nabi sebut kelebihan-kelebihan tertentu. Kita bukan macam ajaran Syiah, semua kelebihan nak bagi pada Ali bin Abi Talib. Bukan kita benci Ali bin Abi Talib, kelebihan Ali pun ada disebut dalam hadis. Anta minni bimanzilati Harun min Musa. Nabi sebut dalam hadis, di sisi ahli sunnah ada. Engkau wahai Ali di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, tetapi tak ada lagi nabi selepas pada aku. Tapi dalam hadis yang lain ada Nabi puji para sahabat. Kerana Islam bukan hanya tertumpu pada manusia tertentu. Kalau tengok agama Syiah, kalau tengok ajaran Syiah, itulah 12 imam tu, itulah hero. Orang lain tak ada kelebihan apa, yang lain murtad belaka. Contohnya, dia kata sahabat ni murtad semua kecuali yang baik dengan Ali bin Abi Talib saja. Kita bukan begitu. Kita sayang semua sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat Nabi ada bergaduh sama mereka. Ali ada bertempur dengan Muawiyah atas satu perkara. Kerana mereka adalah manusia, masing-masing nak cari kebenaran. Masing-masing nak cari kebenaran. Yang ni kata yang tu tak betul, yang tu kata yang ni tak betul. Masing-masing mencari keredaan Tuhan. Kita sebagai ahli sunnah, kita kata dalam isu ni, kita taraddi anis sahabah. Kita tetap bila baca nama sahabat, kita kata radhiyallahu anhu, moga Allah meredainya. Bila Allah Ta'ala matikan Khadijah, bila Allah Ta'ala matikan Abu Talib, ini kita kata pembantu utama pada awal-awal Islam. Kalau mereka hidup sehingga Islam menang, mungkin ada orang kata Islam ni kalau tak ada Abu Talib, Islam tak boleh tahan. Islam ni muncul, boleh bertahan sampai hari ni, kuat sampai hari ni sebab Abu Talib lah. Kalau tak ada Abu Talib, lembuh Islam. Allah Azza wa Jalla dengan hikmah matikan Abu Talib sebelum daripada Islam menang, sehingga orang Islam pada masa itu ditindas dengan begitu dahsyat. Khabbab datang kepada Nabi SAW mengadu. Kan Khabbab bin Al-Arat, belakang itu diletakkan dengan besi panas, sehingga dalam kitab sirah kata tidak ada yang memadamkan api yang panas tu melainkan lemak yang cair. Sehingga Omar pada zaman dia, bila dia tengok belakang Khabbab, dia pun terkejut. Dia kata wallahi ma ra'aitu mithla zahri ahad, demi Allah aku tak pernah tengok belakang orang seperti ini. Disebabkan siksaan yang dahsyat yang mereka terima. Tapi dengan parut yang macam itulah Islam ini subur. Maksudnya bukan dengan satu orang punya jasa, tak, ramai, semua berperanan. Kan dulu masa saya belajar di Jordan, masa tu dekat-dekat nak balik lah, bulan puasa, masa tu tengah perang Israel dengan Palestin. Saya duduk follow sebab saya duduk dekat. Jordan ni, Amman ni dengan Palestin 68 km je, dekat. Jadi kami follow lah kan, dekat kan. So kita duduk baca berita. Masa tu tentera Israel kepung Gaza, nak masuk tak boleh. Saya ingat tahun 2016 perang bulan puasa. Masa tu Jordan di masjid-masjid cerita pasal Palestin. Jadi kami pergi sembahyang tarawih. Masa tu ada satu masjid yang bagi tazkirah kat masjid tu Syekh Ahmad Naufal. Syekh Ahmad Naufal ni orang Palestin tapi dah berhijrah ke Jordan. Seorang ulama tafsir besar lah di Jordan tu, terkenal lah. Dia bagi tazkirah lepas pada tarawih.
Saya dengar tu, saya mula-mula saya kata, biar betul Syekh cakap macam ni. Dia kata, hari ni Palestin kena bom, hari ni saudara-saudara Palestin bergelimpangan mati, dan hari ni juga tentera-tentera dan pemerintah Arab tidur. Dia sebut benda tu. Sehingga zaman tu, ada yang sebar dekat Facebook, orang Arab ni duk sebar dekat Facebook, lambang hon kereta palang, jangan hon, dia kata, kerana pemimpin Arab sedang tidur. Tak ada siapa hantar bantuan. Syekh kata, dia orang Palestin, dia memang pro Palestin. Dia kata, kalau kau tanya pada aku kata bagus, jangan bantu. Kita terkejut, biar betul Syekh cakap macam ni. Dia kata, ya, biar, jangan bantu, kerana orang Palestin akan berjuang untuk diri mereka dan agama mereka. Kerana kita percaya satu hari nanti agama ini akan menang. Kita percaya Palestin akan dibebaskan. Dan ketika mana Palestin itu dibebaskan, tak ada orang lain boleh klaim akulah yang menyebabkan Palestin itu dibebaskan. Sebaliknya, orang Palestin bila mereka berjuang untuk agama Allah, dan bila menang, mereka akan kata, Allah yang membantu kami. Allah yang bantu, bukan pemimpin Arab yang boneka ni, bukan pemimpin Arab yang nak merosakkan negara Arab dengan hiburan yang tak apa-apa ni. Maka sebab itu Allah Ta'ala matikan Abu Talib. Maka berlaku satu fenomena baru, al-idha. Apa itu al-idha? Al-idha ialah penyiksaan, siksaan yang dahsyat, dan siksaan demi siksaan yang Allah Ta'ala bagi ni nak menguatkan jati diri orang yang beriman. Maka sebab itu mereka ini bila hijrah aja mereka ready. Bila seruan hijrah datang, mereka ready. Tak ada kata, ya Rasulullah tunggu sangat, saya nak mari sini, saya nak mari Perlis ni. Tuan-tuan tahu Datuk Mufti telefon saya berapa lama? Tiga tahun. Kau marilah. Saya kata, tunggu tu, nanti sikit lagi saya nak uruskan kat UPSI ni, sikit lagi 3 tahun. Tapi Alhamdulillah lah, ada orang lain yang lebih berpengalaman daripada saya. Datuk Dr. Radhi, guru saya juga, dia jadi selama 3 tahun dia bangunkan College University ni. Tapi sampai ketika dia kata dia tak larat dah. Jadi Datuk kata, mai lah, saya lama saya buat keputusan, saya duduk istikharah, betul ke aku nak duduk kat Perlis ni? Sebab nak hijrah ni bukan satu benda senang. Itu tak ke zaman ni, kan? Zaman ni dah ada kereta, cukup bulan dapat gaji, kan? Datang sini pula jadi bos. Weh, syok tu. Tapi saya fikir banyak benda. Akhirnya saya kata boleh lah, kan? Tapi masa mula-mula sampai itu macam, aku ni betul ke aku nak duduk sini, kan? Saya orang Perak, sepatutnya berkhidmat di negeri Perak, tapi orang Perlis panggil lah. Saya kata, betul ke? Itu tara kita lah. Tapi muhajirin, tuan-tuan, sampai Datuk Mufti kata, duduk sini lah, kita pinjam 3 tahun, lepas tu kalau okey kita sambung sampai masa balik lah. Tapi maksudnya kita mungkin balik, saya mungkin balik lepas peminjaman ni. Kalau orang kata semua dah okey, saya akan balik negeri saya, kan? Saya hanya, orang kata apa, bantu sekadar mampu. Nanti bila dah ada calon yang lain, orang Perlis sendiri, kita balik. Itu pun fikir panjang. Muhajirin dia pergi, tak tahu bila nak balik. Kerja pun belum tentu ada, tapi kerana iman tu, dia orang pergi. Bukan, tak cukup hanya sekadar
Seksaan fizikal, dia orang guna seksaan mental kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata mungkin sahabat kena seksa, Nabi tak kena. Nabi pun kena. Nabi tengah salat, dia orang letak perut unta yang berbau tu di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena baling dengan lumpur sehingga Fatimah pun menangis duk cuci muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kena. Dia orang guna pula psikologi, dia orang guna orang kata serangan mental. Bagi Nabi ni gelaran yang buruk. Sahir, tukang sihir. Majnun, gila. Kadzab, pendusta. Ini berat ni. Contoh mungkin tak pernah kena cyberbully. Kan? Ada ustaz kita duk mengadu kat saya, dia kata, ustaz, dia kata saya stres lah ustaz, orang duk kata kat saya macam-macam. Dia ceramah kan, ceramah orang rakam, lepas tu kena balon ramai-ramai, beri kesan kan. Lepas tu dia tanya kat saya, macam mana ustaz boleh tahan? Saya pun cover lah kan, kadang-kadang tak boleh tahan juga. Tapi saya kata, ustaz jangan baca, buat satu kaedah. Walaupun dulu hampir nak dimansuhkan kaedah ni, tapi alhamdulillah tak berjaya dimansuhkan, iaitu touch and go. Tahu touch and go? Sentuh isu tu betul belah, jangan baca lah komen-komen bawah tu. Itu je kita tulis, lepas tu kita biar je orang yang nak maki-maki. Tapi berat tau. Satu negeri duk panggil gila, kita kata bukan, dia kata hang gila. Bukan, hang gila. Memanglah orang gila tak mengaku gila. So benda tu beban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi tengok, dekat Mekah ni tak boleh pergi ya. Tak boleh pergi Mekah ni. Dia cari ruang, mana tempat lain daripada Mekah yang boleh dia nego untuk berikan ruang kepada dia. Sebab agama ni perlu ada syiar, perlu ada syariat. Bukan hanya sekadar percaya, bukan hanya sekadar akidah, dia perlu ada amalan, dia perlu ada lambang, ada syariat, perlu ada salat berjemaah, perlu ada azan, perlu ada laksana hukum hakam. Kat mana nak dibina ni? Nabi SAW dia tengok-tengok, dia kata Taif lah. Sebab apa Taif? Siapa pernah pergi Taif dia tahu lah, satu bumi yang tinggi dan subur. Tinggi, strategik lah, orang nak serang tu susah sikit sebab dia tinggi. So Nabi pilih satu tempat yang strategik dan subur. Maksud dari sudut ekonominya okey, ada tanaman sendiri, dia boleh bergerak sendiri. Tapi apa yang berlaku di Taif? Yang berlaku di Taif sangat-sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. Kita sambung sikit lagi. Bila Nabi SAW pergi ke Taif, Nabi cuba untuk dapatkan ruang, tapi ruang itu tak ada untuk Nabi di Taif. Nabi dibaling dengan batu. Masa tu Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Tapi bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, mana satu hari yang paling dahsyat Nabi terima penderitaannya berbanding hari Uhud, Nabi jawab Yaumul Aqabah. Nabi kata hari itu hari Taif. Aisyah kata, ya Rasulullah, hal laqita min qaumika yauman ashadda min yaumin Uhud? Ya Rasulullah, pernah tak kau jumpa satu hari yang lebih dahsyat, yang lebih pedih tanggungannya berbanding hari Uhud? Nabi kata, laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashaddu ma laqitu yaumal aqabah. Nabi kata, sepanjang aku bertemu dengan kaum kamu wahai Aisyah, hari yang paling dahsyat aku terima ialah hari Aqabah, ialah hari Taif. Aisyah banding dengan hari Uhud.
Hari Uhud ada yang syahid 70 orang. Taif ada yang mati tak? Hari Taif tak ada yang mati. Hari Uhud Nabi luka, ada 2 biji besi masuk dalam pipi Nabi SAW, sehingga Abu Ubaidah tarik dengan gigi dia sampai tercabut gigi dia. 70 orang sahabat Nabi gugur syahid. Tapi bila Aisyah tanya, Nabi kata hari Taif tu lagi dahsyat daripada hari tu, hari Uhud ni. Walaupun ada yang mati ni, walaupun aku luka ni. Sebab apa? Sebab Nabi ni jiwa dia jiwa pendakwah. Hari Uhud betul ada yang mati, sedih, kecewa, sabar, tapi sekurang-kurangnya Madinah masih ada untuk dibina semula generasi baru yang akan berjuang untuk agama. Tapi hari Taif, Mekah dah tak ada ruang, Taif pun tak ada ruang. Nak gimana? Maka Nabi tak nampak jalan masa tu. Maka sebab tu Nabi kata hari tu berat bagi aku. Dan nak bagi tahu kita lah, dakwah ni memang susah. Dakwah ni bukan mudah, dakwah ni memang susah. Okey, ni 4 perkara. Ketika mana Nabi SAW keluar daripada Taif, Nabi kata apa? Falam yujibni ila ma'arat. Pemimpin Taif yang bernama Abdu Yalil bin Abdu Kulal tidak terima tawaran aku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun beredar dalam keadaan aku mahmum, aku duka cita. Ikut ke mana aku nak pergi, aku ikut jalan ke depan. Falam astafiq illa biqarnil tha'alib. Aku tak sedar ke mana langkahku melangkah sehingga aku sampai dekat satu tempat nama dia Qarnu Tha'alib. Farafa'tu basari, aku tengok, aku angkat pandanganku. Fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba aku nampak ada awan duk payung aku. Fa nadartu fiha, aku tengok dalam awan. Tengok-tengok ada malaikat Jibril. Wa nadani wa sallama alaihi, dia panggil aku. Dia panggil aku dan dia kata, ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal li ta'murahu bi amrik. Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar kata-kata kaum kau terhadap engkau. Muhammad, Allah Ta'ala tahu apa yang mereka lakukan, tindakan mereka dalam menolak dakwah engkau. Dia hantar kepada engkau malaikat jaga bukit. Bagilah arahan apa saja pada dia. Malaikat jaga bukit panggil Nabi. Malaikat jaga bukit kata, in syi'it utbiq alaihim al-akhshabain. Muhammad, kalau kau nak, aku boleh angkat 2 bukit dekat Mekah ni, aku hempap ke atas orang Taif. Nak? Nabi kata, la, bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullah wala yushriku bihi syai'a. Wah, apa ni? Bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullah wahda. Jangan, Nabi kata, bahkan aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka orang yang sembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik padanya. Nabi ni pemaaf lah. Maka Nabi pun beredar sehingga Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan orang-orang Ansar. Tapi inilah yang berlaku sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun tarikh adakah dia berlaku pada bulan Rejab, ini tidak disepakati oleh ulama. Tarikh tu tak disepakati. Ibn Rajab juga mendhaifkan pandangan-pandangan yang mengatakan ia berlaku pada bulan Rejab. Tetapi tak salah untuk kita kata yang penting peristiwa itu berlaku walaupun tarikhnya tidak disepakati. Kenapa? Kerana kisah Isra' dan Mi'raj bukan hanya sekadar nak dengar cerita benda-benda ajaib, tetapi kisah Isra' dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa dia? Allah Taala dengar
rintihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sentiasa melihat apa yang diperlakukan oleh Rasulnya, sehingga kan Allah Ta'ala panggil Nabi, jemput Nabi ke Sidratul Muntaha, seolah-olah nak memberikan isyarat kepada nabinya, ya Muhammad, kalau semua pintu di bumi ini tertutup untukmu, ketahuilah pintu langit terbuka untuk menerimamu. Dengan syarat, berpeganglah kita dengan Quran dan Sunnah. Hari ni orang dok komen, kalau Nabi ikut kanan, Tok Guru ikut kiri. Saya nak ikut Tok Guru. Nak masuk tang tu juga. Tapi saya kata perkataan ini amat-amat bahaya. Mungkin ada yang cuba wajarkan, oh iyalah orang awam tak boleh faham, kena faham ikut cara ulama. Tak ada siapa bantah. Kita mesti faham dalil, mesti ikut tafsiran yang dilakukan oleh para ulama. Betul, kita tak pernah bantah. Tuan-tuan, pernah datang kuliah di sini, ada ustaz buat mazhab baru? Ada? Tak ada. Tetapi kita kena tahu, kewajipan yang Allah Ta'ala bagi kat kita, ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Muhammad, kalau kamu semua cinta pada Allah, ikut aku, yakni ikut Muhammad, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta pada kamu. Kita ikut ulama selagi mana dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau ada ulama yang ikut kiri, Nabi ikut kanan, ustaz, kena tanyalah ulama tu kenapa belah kiri, bukan ikut saja. Patutnya kena cakap macam tu, tuan-tuan. Dia kata kalau nampak Nabi belah kiri, Nabi belah kanan, ulama belah kiri, Tok Guru belah kiri, kena tanyalah Tok Guru pasal apa belah kiri. Kenapa tak belah kanan? Sebab Nabi belah kanan. Tok Guru kalau dia betul-betul ada hujah, dia akan kata sebenarnya yang belah kanan ni memang Nabi buat, tapi yang belah kiri ni pun ada hadis lain, yang tu khas untuk Nabi, yang ni untuk kita, dan baru kita ikut. Sebab tu dalam hadis ada satu bab, kita kena pegang riwayat perawi, bukan amalan perawi. Kerana amalan perawi mungkin dia terlupa, mungkin itu adalah ijtihad dia, riwayat adalah hujah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak ajak orang sayang pada Nabi SAW bukan hanya sekadar sayang batang tubuh Nabi, tetapi sayang batang tubuh Nabi pun ya, sayang ajaran Nabi pun ya, sayang sunnah Nabi pun ya. Tidak mungkin mana-mana ulama yang ikhlas, yang tahu Nabi pergi belah kanan, tiba-tiba dia pergi belah kiri tanpa ada alasan yang lain yang juga datang daripada Nabi SAW. Tak mungkin. Melainkan dia lupa, ataupun dia nyanyuk, ataupun dia ulama jahat. Tentang ulama ni maksum ke tidak? Ulama tak maksum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut ulama ni, perumpamaan mereka yang jahat ni seperti anjing. Maksudnya ada ulama yang jahat. Dah kalau ulama yang jahat pergi belah kiri, nak ikut juga? Tak. Kita tanyalah pasal apa belah kiri. Tanya. Lepas tanya, baru kita saring. Ini yang menjadi masalah. Kan? Ini yang menjadi masalah. Tapi ialah ada satu video semalam, dia duk jawab jugalah. Dia kata ayat Quran, kalau kita tengok, Allah Ta'ala kata huwal awwal wal akhir. Dia kata kalau ikut Quran jadi problem lah, sebab dia kata Allah Ta'ala tu ada awal dan ada akhir. Saya tengok ayat Quran, kok mana yang kata ayat ni kata Allah Ta'ala tu ada awal dan ada akhir? Ayat Quran dia kata huwal awwal wal akhiru. Allah Ta'ala itu awal dan Allah Ta'ala itu akhir. Dia dah faham kata Allah ada awal dan ada akhir. Dia katalah mungkin ada orang faham macam tu. Peliklah kalau ada orang faham macam tu, kerana Quran tak cakap macam tu. Pertama, dah lah ayat Quran itu disalah faham. Lepas tu dia kata kalau ikut macam tu jadi masalah. So ulama kata tak ada, Allah Ta'ala tak ada awal dan tak ada akhir. So kita nak ikut siapa?
Seolah-olah macam dia nak kata Al-Quran mengatakan Allah ada awal dan ada akhir. Kan ni bahaya. Allah tak kata macam Allah Ta'ala kata Allah itu awal dan akhir. Lepas tu dia kata, ulama' kata Allah tak ada awal dan tak ada akhir. Ulama' yang dia kata tu, yang awal sebelum ni dia kata ulama' ikut belah kiri, kita cek ulama' yang kata Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir, ulama' ni ikut siapa? Ulama' ni pun ikut Nabi. Tuan-tuan tengok dalam Sahih Muslim, Nabi SAW tafsir, huwal awwalu alladhi laisa qablahu syai'. Allah Ta'ala itu yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhir wa laisa alladhi laisa ba'dahu syai'. Allah Ta'ala itu yang akhir, yang mana tidak ada selepas Allah itu sesuatu. Itu maksudnya ulama' yang buat kaedah tu pun ikut Nabi juga, bukan ikut kiri, ikut kanan juga. Dia nak buat hujah, konon dia respon. Yang pengikut dia duk kata, oh, yang penting respon, jawab dah. Lepas tu, ni Wahabi tak faham, saya pun faham. Hang faham kat mana? Saya faham juga, tapi faham dia bagi hujah untuk ketuk kepala dia balik. Asal responnya jawab. Wahabi bukan faham, Wahabi gagal faham. Dah. Bukan masalah Wahabi tak Wahabi. Wahabi tak tepi dulu. Sekarang ni isu Nabi. Isu Nabi, kita nak jaga nama Nabi, kita nak jaga ajaran Nabi SAW. Tidak ada ulama' yang Rabbani, melainkan kalau dia tak ikut Nabi dalam bab kanan, mesti ada penjelasan dalam bab kiri. Mesti ada dalil lain daripada Nabi, daripada petunjuk Nabi SAW yang menunjukkan mereka ambil jalan kiri. Ataupun dia lupa, ataupun dia jahat. Itu je lah. Sebab tu bila ulama' ambil belah kiri, kena tanya, pasal siapa ambil belah kiri? Kerana Nabi ambil belah kanan. Kalau penjelasan itu mantap, penjelasan itu meyakinkan, ada hadis daripada Nabi yang menunjukkan belah kiri, kita ikutlah belah kiri. Tapi kalau tak ada, ikut belah kanan, dia terlupa mungkin. Itu je masalah. Yang nak dipertahankan sangat, kata-kata yang sangat bermasalah tu pasal apa? Sebab yang sebut tu geng kita. Cuba kalau yang sebut tu Rora, kan? Cuba yang sebut tu Rora, teruk saya kena. Benda yang saya tak maksud pun dia kata saya maksud, kan? Tapi tu tuan-tuan, saya tak kisahlah, tak apa. Kerana dunia ni memang tempat ujian untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita manusia yang ikhlas. Kita beribadat, kita beragama kerana kita inginkan kebaikan, bukan kerana kita nak menangkan buat kita. Taksub tak bagus. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas apa yang kita sebut, atas apa yang kita tulis, atas apa yang kita bela. Semua kita akan bertanggungjawab. Mudah-mudahan kita ada hujah di hadapan Allah Ta'ala nanti. Saya tak ada kepentingan apa, tetapi oleh kerana Allah Ta'ala takdirkan saya berada dalam bidang hadis, saya kena jawab sikit lah. Sebab hadis, kalau dia sebut bapak dia pergi belah kanan, pakcik dia pergi belah kiri, itu lantak dia. Tapi sebab dia kata Nabi pergi belah kanan, tok guru pergi belah kiri, dia nak ikut belah kiri, saya kena hurai sikit lah, kan? Jadi tuan-tuan, itulah lebih kurang saya boleh sampaikan. Saya tak nak ceritalah berkenaan dengan apa yang berlaku dalam peristiwa tu, semua tuan-tuan dah tahu dah. Saya nak cerita falsafah di sebalik tu. Bila Nabi SAW dijemput oleh Allah, Nabi itu dijemput dalam keadaan Nabi telah diuji, Nabi telah melalui pelbagai ujian yang dahsyat, dan Nabi sabar. Allah Ta'ala nak berikan isyarat kepada Nabi, pintu langit sentiasa terbuka. Kita pun samalah dalam dakwah ini. Setelah kita muhasabah, setelah kita lakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, nyatakan kebenaran dengan lunak dan baik, tidak ada cacian, tidak ada makian, tiba-tiba kalau terkena apa-apa cabaran dan ujian, ketahuilah, ya, kita kena muhasabah diri. Kalau betul kita salah, kita betulkan. Kalau tidak ada kesalahan yang kita lakukan, setelah muhasabah, ketahuilah itu cabaran. Pintu langit sentiasa terbuka untuk kita merintih dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Imam besar ada kat sini, kan? Ustaz Siraj, kan? Ustaz Sirah pun bagi tahu, insya-Allah lepas ni dia pun nak susun. Tuan-tuan akan tengok muka saya selalu lepas ni. Insya-Allah ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.